surah Isra ayat 9 bahawa Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk makna GPS kita. Okay, tanpa GPS kita sesat barat juga, tengok Google Map ke, tengok apa-apalah yang kita ada. Maknanya kalau kita guna GPS, maknanya jalan kita lebih mudah jumpa ke mana tempat nak tuju. Maka Al-Quran itu adalah GPS ni. Jadi kalau Al-Quran itu GPS-nya, Al-Quran itu penanda iman kita, Al-Quran itu penanda hubungan kita dengan Allah tu cantik. Makanya kalau kita tinggal Al-Quran bermakna siapa yang rosakkan hubungan dengan Tuhannya? Siapa yang sengsarakan dirinya? Siapa yang merasa kelang kabut dalam hidupnya? Memang kita tempah sendiri. Sebab itu kita selalu faham. Okay, sebagai contoh nak bagi mudah. Kalau kita kata kereta rosak. Okay? Kereta rosak, kita pergi ke mana? Kita minta dia repair, pergi mana? Kalau orang tu pergi hospital, maknanya salah. Kalau orang tu pergi tempat washing machine, salah. Kalau dia pergi tempat kedai elektrik, salah. Kalau kereta rosak, biasanya dia akan pergi ke workshop. Dia akan pergi ke gerai-gerai membaiki kereta. Kalau ada alat elektrik kita yang rosak, kita akan mencari penggantinya atau mencari orang untuk membaikinya mesti di kedai elektrik. Jadi apa yang Umi nak katakan ialah Al-Quran itu Allah kata penawar. Kenapa sakit tak tenteram? Kenapa bila ditimpa kesulitan kita kelang kabut? Kenapa hati kita bimbang dan ragu-ragu? Kenapa kita tak jumpa namanya tenang? Kita tak akan jumpa namanya tenang kerana kita tak balik pada Al-Quran. Bermakna tak balik cari Allah. Kalau kereta rosak, kita cari workshop. Kita bukan cari kedai telefon. Okay? Nak bagi tahu bahawa Al-Quran itu penawar, Al-Quran itu kasih sayang, Al-Quran itu petunjuk. 3 benda ni. Apa lagi kasih sayang yang kita hendak? Manusia punya kasih sayang tak boleh harap. Hari ni sayang, besok tak sayang dah. Hari ni I love you, besok belum tahu. Tapi Allah bila dia bagi kasih sayangnya kekal abadi. Sebab itu siapa nak kasih sayang yang sementara, siapa nak kasih sayang yang abadi. Allah tak tinggal kita masa kita susah. Allah tak tinggal kita masa kita sakit. Allah tak tinggal kita masa kita tua. Allah tak tinggal kita masa kita sesat. Tapi kalau manusia, dah lah kau tu dah tua, apalah bukan buat apa lagi dah. Allah, kamu yang cari jalan sendiri. Kenapa sesat-sesat? Pergilah cari jalan sendiri. Tak ada petunjuknya. Maka dalam surah Isra tadi yang kita kata ayat 82, kemudian ayat 9 itu nak bagi tahu kita kalau dalam hidup ini, sebab bulan ini bulan Al-Quran. Bulan di mana kita menambah zat-zat, menambah kelajuan. Allah, kalau wifi kita lembab, ya Allah, lembabnya wifi-nya. Kita akan buat sesuatu untuk bagi wifi-nya laju. Jadi Al-Quran dengan Ramadan, dia merupakan tempat yang paling kita boleh menyemak diri. Aku ni beriman dengan Allah ke tak? Aku ni beriman dengan Al-Quran ke tak? Aku ni beriman dengan Rasulullah ke tidak? Walaupun Ramadan ini rukun Islam, tapi rukun Islam yang kita buat ini menunjukkan kita ada rukun iman yang sedang membantu kita. Kalau kita, kenapa puasa? Puasa kerana Allah, bermakna kita sedang menjalankan rukun iman yang pertama. Percaya ada Allah. Kalau percaya ada Allah, percaya ada Rasulullah, kenapa tidak boleh percaya bahawa Al-Quran itu penawar nombor 1? Kenapa tak nak percaya bahawa Al-Quran itu diturunkan kerana kasih sayangnya Allah pada kita? Allah bagi manual panduannya. Kalau kereta rosak, kita tak tengok manual lain. Kalau keretanya Toyota, tapi kita tengok manualnya Volvo, tak jadi. Maka kalau kereta Toyota, kita pakai manual buku panduan yang dibekalkan oleh Toyota. Maka kalau jadi manusia, kalau manusia jumpa jalan meragam, jumpa benda tak cantik, imannya tak kukuh, kerana apa? Kena balik jumpa workshopnya, kena balik jumpa manualnya, jumpa balik jumpa buku panduannya. Kerana tidak ada buku panduan lain yang paling lengkap untuk bantu kita selain buku panduan yang dibekalkan Allah bersama Rasulullah, bersama kita sebagai umat Islam.
Maka mengukuhkan keyakinan, kita mesti kontrak mati dengan Al-Quran. Kontrak mati bermakna tak boleh tinggal, tak boleh lepas, tak boleh tak baca, tak boleh tak faham. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka kita ingat, Al-Quran banyak lagi gunanya, tapi yang paling besar 3 ni kita kata. Yang pertama, dia penawar. Tak ada penyakit yang tidak boleh dibantu dengan Al-Quran. Sebab itu kita kata ada proses rawatan namanya ru'yah. Tapi ada ru'yah syar'i, ada ru'yah munafiki. Maknanya kita ada yang munafik, ada yang benar. Maka ru'yah yang Islam itu ialah ru'yah yang menggunakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang dibaca dengan jelas dan terang. Dibaca oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Dipakai oleh orang-orang yang meyakini bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh, penawar. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kita dah masuk ke belum perasaan itu dalam diri kita? Sudah berubah tak sikap kita pada Al-Quran? Okay? Syukur Alhamdulillah PKP ni mengajar semua yang namanya lelaki, okay, semua yang namanya ayah, semua yang namanya suami, cari surah-surah nak jadi imam tarawih. Kerana tak ada lagi solat ini di tempat lain. Tak ada lagi solat tarawih ini di bulan lain. Makanya kalau anda benar-benar sayang dengan Allah, ngaku hamba Allah, aku puasa kerana Allah, aku berbuka dengan rezeki Allah. Ini yang hari-hari kita baca sebelum kita berbuka. Maka Al-Quran adalah buku panduan terbaik. Tapi sayangnya, okay, bila kita mengalami masalah, bila kita nak minta, bila kita nak dapat bantuan, kita dalam keadaan tersangkut hidup, kita tak buka manual ini. Kita tak buka buku panduan ini, kita buka buku lain. Kita carilah kaunselornya, kita carilah ubatnya, kita carilah pelalinya, kita carilah macam-macamnya. Tak salah. Tetapi carilah pertama, petunjuknya mesti Al-Quran. Siapa baca Al-Quran, garanti tenang. Garanti tenang. Bayi dalam perut saja kalau kita baca Quran, dia diam je. Ini kekuatan yang kita nak bangun. Sebab itu orang yang kita kata hidup tanpa Al-Quran, dia jumpa namanya bosan. Lebih baik dari kucing. Macam mana hidup kucing? Pernah nampak tak kucing bekerja? Pernah nampak kucing tu kelang kabut ke apa ke? Tak. Kucing tu tenang aja. Hidup yang paling tidak kreatif ialah kucing. Kan? Golek sana, lari sana, lari sini. Nampak tak? Lapar, yaw. Dia banding dengan monyet. Monyet tak pernah duduk setempat. Loncat untuk cari makan. Maka hidup monyet lebih kreatif dari hidupnya kucing. Kucing golek. Lari, loncat. Habis cerita. Dari dulu sampai sekarang, kucing tu kerjanya itu lah. Baring-baring, jalan-jalan. Loncat. Bunyi yaw nak makan. Boleh nampak? Jadi kalau kita tak ada Quran, kita lebih buruk dari kucing. Okay, sekali lagi kita bangun kekuatan. Bunyinya macam kasar, minta maaf lah banyak kalau tersinggung. Maka kita nak bangun balik, Al-Quran jadi petunjuk. Siapa pegang petunjuk Al-Quran, pertama dia positif dalam hidup. Tidak akan negatif. Apa pun terjadi pada dia, tak pernah negatif. Okay, itu tandanya. Itu hadiahnya yang dia katakan tadi, rahmah dari Allah. Orang yang pegang Quran, faham Quran, baca Quran, dia adalah orang-orang yang sangat positif dan aktif. Tak duduk bersila silang kaki. Tidak akan senang-senang untuk golek di rumah. Tak. Orang yang aktif dan kreatif. Itu orang yang kita kata faham Al-Quran, mengukuhkan imannya dengan Al-Quran. Kalau imannya layu, dia pun layu. Ini kalau kita tengok manusia sekarang. Siapa yang paling kreatif hidupnya? Kerana orang yang kreatif itu, orang yang aktif itu, ialah orang-orang yang memahami apa yang Quran mahu. Apa yang Allah mahu. Apa yang Quran tunjukkan. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu Nabi pesan, jangan tidur banyak. Jangan makan banyak. Makan banyak. Atau kita Allah tak suka orang yang banyaknya makan berlebihan, tidur berlebihan. Maka sekali lagi, mari kita lihat sudah ke-17 Ramadan, macam mana hubungan kita dengan Al-Quran. Kita masih lihat ke, masih tak kisah ke, masih tak ada apa-apa ke, saya puasa, sahur, buka, tarawih, itu saja.
Tarawih pun kadang-kadang petang panting. Sakit perut lepas makan pasal buka. Aduh, tak boleh tarawih. Atau lebih makan. Kalau itu sahaja Ramadan kita, tak ada bezanya dengan yang lain. Orang beriman dan orang tak beriman, semua kaum ada puasanya. Okay, sebab itu dikatakan, wahai orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang dulu berpuasa. Kita nak bezakan puasa kita dengan puasa orang-orang lain. Dengan puasa agama lain. Agama Yahudi ada puasa, apa kita kata Kristian ada puasa, Hindu ada puasa, semua ada puasa. Tapi puasa kita, puasa yang dibimbing dari Al-Quran. Oleh itu sekali lagi ingat, sekali lagi, siapa yang tak ada petunjuk dari Allah, dia tinggal Quran. Siapa yang nak petunjuk dari Allah, nak hidupnya tenang, nak hidupnya lapang, rezekinya lancar, hidup badannya sehat, anaknya sehat, dia dekat dengan Allah, doanya banyak, maka Al-Quran tidak boleh tinggal. Tidak boleh tidak dibaca. Tidak boleh dianggap mudah. Alah, siapa tahu baca Quran kita dah. Oh, jangan. Kita yang kena wajibkan. Kalau anak kita wajib pergi sekolah hari-hari, kita lebih wajib baca Quran hari-hari. Jangan ingat kata tak baca Quran tu boleh pergi kerja, boleh pergi makan, boleh pergi sana sini. Memang boleh. Tapi mereka yang berusaha tanpa iman yang kental, usahanya meletihkan, memenatkan, memalukan, memilukan, tercampak dalam benda-benda tak cantik. Apa sebab orang terperangkap dengan benda-benda jenayah? Terperangkap dengan rasuah, terperangkap dengan macam-macam jenayah kerana Al-Quran tak jadi sendinya, Al-Quran tak jadi tulang belakangnya. Al-Quran tidak menjadikan pembimbingnya, tidak menjadi petunjuknya. Maka sekali lagi sebelum kita menyentuh tajuk yang kita bekalkan ini, maka sekali lagi Mimi hanya nak mengingatkan, jangan main-main. Sebagai orang beriman, dia kena serius jaga imannya. Kena serius jaga iman. Kalau kata ahli sokan, serius jaga badan. Kena praktis hari-hari, makan telur setengah masak, makan lagi protein itu, protein ini. Ingat lagi seorang bodybuilder apa yang angkat berat, kongsi dengan Umi. Apa sarapan anda? Sarapan saya 18 biji telur setengah masak. Ya Rabbi, untuk boleh angkat 300 tan berapa tan tu. Ini kekuatan. Bersungguh-sungguh. Semua ahli sokan bersungguh-sungguh. Praktisnya sungguh-sungguh, nak larinya sehari. Praktisnya 8 bulan. Praktisnya 7 bulan. Praktisnya di luar negara. Praktisnya berbulan-bulan. Kita Allah bagi sebulan praktis. Praktis untuk rindu Quran, untuk cinta Al-Quran, untuk faham Al-Quran. Kalaupun tak semua. Okey, sebab itu sekurang-kurangnya, paling minimum, tidak tinggal Al-Quran walaupun sehari.